A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar sedikit. Kita belajar semalam, kita belajar berkenaan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita daripada berubat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini kita belajar hari ini ialah bimbingan Nabi SAW kepada orang yang menderita sakit perut. Sebab punca penyakit tu daripada perut. Jadi di sinilah satu poin yang penting ialah bagaimana bimbingan Nabi SAW kepada orang yang menderita sakit perut. Jadi insya-Allah dari kita mengikut daripada kitab Tib An-Nabawi, iaitu Imam Ibn Qayyim. Jadi yang inilah kita nak sama-sama kita belajar menuntut ilmu, iaitu ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung orang yang belajar menuntut ilmu. Jadi kita tahulah sedikit rupanya kalau kita dah mula dah berikhtiar tak baik-baik. Jadi apa salahnya kalau kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW sebagai ikhtiar, salah satu ikhtiar kita di saat-saat yang terakhir, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi kebaikan dan keberkatan kepada mereka yang sakit dan juga di sinilah Ustazah nak kita nanti bersama-sama dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi, iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin kita, iaitu bedota beliau ialah memulakan pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, mengambil 4 senawi di Madrasah Nahdha Bukit Besar Kedah, melanjutkan ke Universiti Al-Azhar dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Itu mengikut daurah musim panas di Darul Mustafa Al-Dramaun Yaman bersama Habib Omar Al-Hafiz. Itu mengikut daurah Tafizul Quran di Karachi, Pakistan, dan guru di Sekolah Menengah Agama Tinggi Sungai Manggis, Selangor, dan penolong pengurus Pusat Agihan Zakat Selangor, penyelaras Masjid Daerah Gombak, dan juga berguru dengan guru hadis kita iaitu Syekh Abdul Hadi dari Syria, dan juga Dr. Omar Hashim iaitu daripada Universiti Al-Azhar. Jadi di sinilah kita sama-sama kita belajar menuntut ilmu, di mana Ustazah dah buat perubatan cara sunnah Rasulullah SAW lebih 20 tahun. Kita bukan sekadar buka buku, buka kitab, belajar dan sebagainya. Benda ni dah dipraktikal dan dibuat kepada pesakit-pesakit yang mananya kita ambil lebih kepada mereka yang sakit-sakit kronik di mana di luar sana dah kata dah tak ada penawar, dah tak ada ubat. Jadi bagaimana pesakit-pesakit sunnah, kalau anda jumpa mereka asalnya perut mereka itu besar, perut mereka menjadi kecil dan sebagainya, mereka derita sakit perut bertahun-tahun, dan dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW ini akhirnya mereka mendapat penawar yang merawat untuk sakit-sakit mereka dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mengambil berat hari ini ialah satu ilmu yang nak dikongsikan ialah ilmu yang besar, ilmu yang berkaitan tentang perut, tentang di mana puncanya daripada perut. Sebab penyakit ni kebanyakan sarang penyakit itu berpunca daripada perut. Jadi di sinilah pesakit-pesakit sunnah yang mana yang berubat cara sunnah Rasulullah SAW boleh kongsi, share komen masing-masing supaya mereka tahu bahawa kita ni bukannya sekadar baca buku kita buat tanpa ilmu. Sebenarnya kita dah beramal. Bila beramal maka kita dapat lebih daripada apa yang kita baca. Jadi sebab itulah kita dapat banyak perkara, dan juga di sini untuk umat akhir zaman masih relevan bahawa perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dirawat di akhir zaman ini. Umat akhir zaman ini semakin kuat diuji, semakin kuat kita berbagai tomahan dan sebagainya, bagai genggam agama bagai bara api. Jadi kalau sekiranya perubatan sunnah ini tidak dipandang oleh mereka, biarkan, abaikan saja, kita teruslah mendekati dengan, kalau kita yakin apa yang katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kamu 2 perkara, iaitu Al-Quran dan juga sunnahku. Apabila kamu pegang 2 perkara, insya-Allah kamu tidak akan sesat dan kamu akan akan selamat. Sebab ini adalah diingatkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi baik-baik ikutan kamu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah nak nanti kita akan bersama dengan YDP kita Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin.
Dan ustazah juga nak kongsi, nak share juga kepada mereka yang sakit perut, lelaki-lelaki yang sakit perut, bagaimana kaedah rawatan yang digunakan. Walaupun ustazah tak bolehlah nak kongsi orang-orang dewasa sebab itu benda tu aurat dan sebagainya, tetapi mungkinlah pesakit-pesakit yang kalangan anak-anak kecil kita kadang-kadang kenapa susah nak berak, susah nak kencing dan sebagainya. Jadi di sinilah ustazah nak memberi sedikit ilmu kepada kita. Bila kita beramal dengan ilmu, maka kita mendapat kebaikan. Jadi tolong faham, tidak dibenarkan sebarang edit daripada mula sehingga akhir. Tidak dibenarkan edit. Anda kalau nak kongsi keseluruhan. Kalau 2 jam kelas kita, 2 jam lah yang anda kongsi. Kalau 1 jam kelas, 1 jam lah yang anda kongsi, supaya ilmu tu sampai kepada orang awam, ilmu yang betul dan tepat. Dan di sini supaya kita tidak menjadi orang yang termasuk golongan orang yang akhir zaman. Ini yang kita kena takut ni, fitnah ini, benda fitnah ni. Kalau anda nak fitnah ustazah, anda nak fitnah ustazah, tetapi anda kena ingat, adakah apa yang kami sampai ini tentang apa kehebatan Rasulullah SAW, kehebatan sunnah Nabi SAW masih relevan merawat penyakit-penyakit moden, adakah itu menjadi kebencian anda kepada ustazah? Itu terpulang kepada jiwa anda masing-masing. Bagi ustazah tetap terus on sebab ustazah nampak kehebatan perubatan sunnah Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Satu ustazah kata, satu style ustazah, berubat dulu di luar. Kalau anda tengok, ustazah boleh tunjuk di mana-mana mesej pesakit, semua ustazah kata berubat dulu di luar. Ustazah adalah pilihan anda yang terakhir. Biar ustazah pilihan yang terakhir. Sebab bila ustazah pilihan yang terakhir, apa yang ustazah kata tak boleh, cuba you all tinggalkan. Dan bagaimana kesan dia dan kebaikan apabila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW secara 100%. Okey ustazah, yang cepat yang. Jadi ustazah tak nak buang masa. Jadi ilmu ni ilmu yang amat manfaat. Jadi kita dapatkan, ini kitab yang kita rujukkan kita dan penasihat kita, dan bagaimana bila dipraktikalkan ilmu tu. Okey, saya serahkan pada ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi pada malam ini. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita tentang Atib An-Nabawi, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan kitab Tibbun Nabawi, mana kita membahaskan kitab Atib An-Nabawi, Atib An-Nabawi. Jadi berdasarkan kitab ini, karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita, sesuatu yang barangkali agak jarang diperdengarkan, diperbahaskan tentang Atib An-Nabawi. Sememangnya bil haqiqah kitab ilmu tentang perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam
jarang dibahaskan, jarang ya dibaca kitab ini, ya, dikupas oleh guru-guru, ya, di mana-mana pun, ya. Kalau di pondoknya pun jarang benda ni ya dibahaskan. Di universiti sendiri pun tidak ada ya kuliah khusus tentang ya At-Tib An-Nabawi ini, ya. Namun bukan bermakna ilmu ya tentang perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perubatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada, ya. Jadi ya apa yang kita paparkan sebelum-sebelum ini ya menjadi dalil bahawa perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sememangnya ya wujud, ya. Malah kitab ya yang kita bincangkan ya pada malam ini, ya, kitab ini sudah ya berusia ya ratusan tahun dah, ya, 700-800 tahun yang lalu, ya, bukan baru, ya. Sedangkan ya Imam Ibnul Qayyim itu ya meninggal ya pada tahun 751 Hijrah. Ya, 751 ya Hijrah. Ya, bermakna kitab ini ya sekitar tahun 700-an Hijrah, ya. Berbanding dengan kita sekarang yang sudah 1400 tahun. Bermakna ya lebih kurang 700 tahun yang lalu dah kitab ni, ya. Dan ya ulama-ulama dahulu tidak seperti ulama-ulama sekarang, ya. Ulama dahulu ya mereka menguasai ilmu ya dalam ya setiap bidang. Ya, dalam setiap bidang ya mereka kuasai ilmu, bukan semata-mata ilmu fiqh umpamanya ataupun ya ilmu-ilmu ya tasawuf semata-mata, tidak. Ya, cuma mereka kadang-kadang lebih masyhur dalam satu-satu bidang, ya, tetapi di sudut penguasaan ilmu ya ilmu mereka menyeluruh, ya. Ya, samalah seperti Imam Al-Ghazali, ya, lebih terkenal sebagai ya ulama tasawuf, tapi dalam waktu yang sama ya Imam Ghazali ini ya begitu hebat di dalam bab akidah, ya. Dialah sebagai benteng yang mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah ya daripada serangan ahli-ahli falsafah, ya, serangan ya orang-orang munafikun, serangan ya daripada ya Syiah dan sebagainya yang cuba meragukan ya akidah ya umat Islam. Maka datang Imam Al-Ghazali mempertahankannya. Ya, jadi bukan sekadar ya ilmu tasawuf yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali, ya, tetapi ya di dalam bidang-bidang ilmu yang lain juga. Samalah seperti ya imam ya pengarang muallif hadzal kitab, ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Jadi ya dia juga ya adalah ya ilmuwan yang besar ya dalam bidang-bidang ilmu yang lain, ya. Ilmu hadisnya, ilmu fiqhnya, ya, ilmu tafsirnya dan pelbagai ilmu, ya. Dan di antara yang dikuasai ya oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini ialah ilmu At-Tib An-Nabawi, ya. Samalah seperti Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Syafi'i ya adalah merupakan ya imam mazhab. Maknanya ilmu dalam masalah fiqh ya subhanallah ya sangatlah luas, ya. Pun begitu Imam Syafi'i juga adalah ya ulama ya yang memperuntukkan waktu ya untuk ya perubatan. Maknanya dia menguasai juga ilmu perubatan. Agak-agaklah ya di zaman Imam Syafi'i dulu, ilmu perubatan apa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i? Apa yang dipertahankan oleh Imam Syafi'i, Imam Ibnul Qayyim yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu, ya? Perubatan apa yang dipertahankan? Ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kesamaran itu ada orang yang ya cuba nak mengatakan bahawa tidak ada ya perubatan ya Islam ini, tidak ada, tak wujud perubatan Islam ini, ya. Dakwaan itu adalah salah, ya. Itu adalah dakwaan yang tidak betul, sangat-sangat tidak betul, ya. Hadis-hadis kita dah kupas yang kuliah-kuliah yang lepas, hadis tentang galakan untuk berubat, ya, dan ya hadis tentang
ya larangan berubat dengan benda yang haram. Boleh berubat, ya, tetapi berhati-hati dengan ya ubat-ubatan yang bersumberkan ya bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan ambil ya sekerat-sekerat ya ataupun ambil suku-suku ya, nanti ya salah faham ya. Sebab itu ya ambil keseluruhan ya. Kalau hadis tentang perubatan ini, ambil keseluruhan hadis tentang galakan untuk berubat, dan dalam waktu yang sama ada ya hadis tentang ya larangan ya berubat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada malam ini ya saya sambung ya kitab ya At-Tib An-Nabawi ini, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji istitlaqil batn, ya. Hari ini insya-Allah ya kita akan ya sama-sama bahaskan, sama-sama kita ya bincang-bincangkan satu tajuk, satu fasal tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam merawat ya sakit perut yang sakit sangatlah tu ya, sakit perut tu yang kalau orang Jawa tu panggil sakit melilit. Ya. Dia sakit itu ya sampai macam orang senak tu, sakit sangat ya. Jadi di sana ya ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ya campur ataupun tidak tidak mengetahui tentang perubatan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam serah ya, kalau perubatan saja serah ya kepada orang kafir. Dan orang kafir yang dimaksudkan itu pun ya ini sangat jahatlah bagi saya ya, satu tuhmahan yang sangat jahat ya, yang menyatakan ya bahawa ya seorang tokoh perubatan ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tokoh dia? Siapa tokoh dia? Yang di zaman Nabi ya, yang mengatakan ya ada orang mufti di hujung sana ya. Dia kata itu orang kafir. Ya. Dan ada seorang lagi ni ya. Ada seorang lagi ya, dia buat pembentangan tentang ya makanan-makanan ini ya. Tak tahulah makanan apa, dan dia sebut ya dia gunakan ya Nabi sendiri pun ya berubat dengan ya Al-Harith Ibnu Qaladah yang dikatakan orang kafir ya. Jadi saya nak betulkan ini berhati-hati di dalam ya membuat kata-kata ya, membuat kenyataan ini ya. Sedangkan ya dia ya menurut pandangan ya ulama-ulama yang lain ya yang menyatakan bahawa ya Al-Harith Ibnu Qaladah ini ya telah ya masuk Islam ya. Asalnya ya memang dia orang bukan Islam ya. Biasalah tu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hatta Saidina Umar pun ya asalnya bukan Islam ya. Ramai di kalangan sahabat-sahabat asalnya ya bukan Islam, tetapi telah bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga ya Al-Harith Ibnu Qaladah ya. Dia belajar ya, memang waktu itu dia belum Islam ya. Bayangkan Islam pada waktu itu masih muda lah usianya ya, masih baru lagi. Jadi Al-Harith Ibnu Qaladah waktu itu dia merantau dan dia belajar ilmu perubatan dengan orang-orang kafir ya, orang-orang bukan Islam ya. Kemudian bila dia pulang balik ya ke ke Jaziratul Arabiyah ya, dia telah ya sebahagian ulama ya lain menyatakan bahawa dia telah ya masuk Islam ya, dia telah muslim. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering tunjuk kepada para sahabat ya, bila ada apa-apa masalah rujuklah kepada Al-Harith Ibnu Qaladah ya. Malah Al-Harith Ibnu Qaladah diletakkan sebagai ya tokoh perubatan Islam ya yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Malah ya Al-Harith Ibnu Qaladah lah ya yang mencipta kata-kata ya berpantang itu lebih baik ya daripada merawat. Ya
maknanya Mencegah. mencegah itu lebih baik daripada berubat, merawat. Ya, kata-kata itu sebahagian ya orang mengatakan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya nyatakan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah kata-kata ya daripada Al Harith ibnu Qaladah ya, yang intipatinya bersamaan ya dengan apa yang diajar, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu di dalam Al-Quran Allah Taala selalu sebut ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Jangan kata ya bila bab makan minum ni ini urusan urusan kehidupan biasa begini. Jadi itu tak perlu campur tangan. Allah Taala dah ingatkan. Allah Taala sebut falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah kamu perhatikan ya kepada ya makanan-makanan yang kamu makan. Ya, itu ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata ya bab makan minum itu ya serah kepada ahli dunia saja. Ya, tak betul. Allah Taala telah beritahu ya. Jadi maknanya makan makanan ini ya perlu diperhatikan, adakah makanan itu halalan thayyiba ataupun makanan-makanan yang haram ataupun makanan-makanan yang syubhat ya. Jadi perlu diperhatikan. InsyaAllah pada malam ini ya kita akan bicarakan, sekali lagi saya nyatakan ya, petik daripada kitab ya, ni kitab dia, Tibun Nabawi ya. Jadi ya yang tak faham bahasa Arab ya, janganlah ya suka buat yang kat belakang ni ya. Jangan suka buat fitnah. Ya, anda ya petik-petik ya rasa kebencian kamu kepada seseorang ya, sehingga kamu ya buat fitnah, buat ya cercaan, hinaan dan sebagainya ya, kebusukan hati, kebencian kamu tu kepada seorang sehingga ya kamu tak nampak lagi lah kebenaran ya. Ya, orang dah ceritakan bahawa dalil, kata dalil tu dia dalil hadis dhaif. Mana hadis dhaifnya ya yang kami paparkan ya semalam tu ya, hadis-hadis sahih ya. Tapi begitulah ya, orang kalau tidak mahu kebenaran, sifat dan perangainya seperti orang-orang kafir lah ya. Dia tetap ya sama ada diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan ya, dia tetap dengan keadaannya, dia tetap butakan mata, dia tetap tulikan ya telinga dia, dan dia tetap bisukan ya lidah mereka ya. Baik, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji istitlaqil batni ya. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam merawat penyakit perut ya, bila zuhur penyakit perut ini. Fi sahihain ya, di dalam dua ya riwayat hadis yang sahih. Ni hadis di awal-awal lagi ya, Imam Ibn Qayyim sebutkan fi sahihain ya, di dalam ya kedua-dua kitab sahih ya, yang dimaksudkan ialah kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Min hadithi Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna akhi yastaki batnahu wa fi riwayatin istitlaqa batnuhu faqala asqihi asalan fadhahaba thumma raja'a faqala qad saqaituhu falam yughni anhu syai'a wa fi labzin falam yazidhu illa istitlaqan marratain aw thalathan. Kullu dhalika yaqulu lahu asqihi asalan faqala lahu fi thalitha aw ar-rabi'ah sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika ya. Hadis sahih akhrajahu Ahmad wa Abdu bin Humaid wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi ya. Banyak perawi-perawinya ya, dan martabat hadis ini adalah hadis yang hadis yang sahih ya. Jadi ya kepada ya semua ya yang mengikuti ya program kita ya pada malam ini ya, bila ada orang ya dia suka mencari-cari kesalahan ya, bila dia bawa datang ya sebenarnya ya
dalam apa ni, biasanya ulama-ulama dia bawa datang ya hadis sahih dulu. Kemudian diperkuatkan ya hadis-hadis yang lain, mungkin martabatnya ya tidak sampai kepada martabat sahih ya. Tetapi ya kok mana pun walaupun hadis itu hadis dhaif, tetapi dia memperkuatkan hadis yang sahih. Jadi maknanya tidak lari ya. Jadi ya di sini pun ya Imam Ibn Qayyim ini teknik ya ulama-ulama dahulu ya, ulama-ulama mutaqaddimin ya, mereka ya jelaskan dulu, paparkan dulu, bawa datang dulu hadis yang sahih. Kemudian bila ada datang hadis dhaif itu ya menyokong, memperkuatkan ya hadis ya yang dibicarakan sebelumnya ya, jangan dipotong-potong ya. Hadis yang sahih tak disebut ya, nanti yang dipotong tu ya tentang hadis yang dhaif. Nanti buatlah ya fitnah kat belakang ni ya. Menyebarkan hadis dhaif ya, hadis dhaif ya. Ni ya dengan kata-kata celaan dan macam-macam lagi lah ya. Jadi saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat ya, jangan tertipu ya dengan ya orang yang suka mencari-cari ya kesalahan-kesalahan ya. Sedangkan ya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya, jika datang satu berita daripada orang-orang yang fasik fatabayyanu ya, yang pertama sekali hendaklah tabayyun ya, periksa dulu, teliti dulu betul ke tidak ya, dengar daripada yang asal ataupun tidak, ataupun ni ya yang lengkap ataupun ni yang potong-potong ya. Jadi diselidik dulu ya, bukan terus buat komentar ya. Yang lebih malang ni ya orang awam pun buat, yang lebih malang ya ahli agama pun, sebagian ahli agama ahli agama ya, dia pun ikut komentar tanpa tabayyun ya. Jadi dia kata nak memandaikan umat ya, tetapi ya fa'il perbuatannya itu ya terang-terang melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bab bila mendengar sesuatu berita hendaklah tabayyun ya. Dia sikit pun tak tabayyun, dia terus ya belasah orang ya. Jadi ini adalah perbuatan ya yang bertentangan dengan Al-Quran ya dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita balik semula kepada hadis ni. Itulah kalau guru dah macam tu, apa lagi masyarakat kan? Orang awam ya akan lebih teruk lagi lah. Sebab guru dia macam tu kan. Baik ya, di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ya disebutkan sebuah hadis daripada Abu Mutawakkil ya. Daripada Abu Mutawakkil, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa ada seorang lelaki ya di zaman Nabi SAW datang menemui Nabi SAW seraya mengadu ya, saudaraku ya, inna akhi, sesungguhnya saudaraku ya telah ya diserang penyakit perut ya, penyakit perut ya, maknanya dia menderita penyakit perut. Wa fi riwayatin istatalaqa batnuhu ya. Jadi perut dia tu ya sakit yang macam mencengkam tu ya. Sakit yang sampai beginilah orang kata. Ya, dia menderita sakit. Jadi seorang lelaki dia mengadu bahawa saudaranya tu ya sakit. Ya. Kemudian apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Nabi pun menyebutkan asqihi asalan ya, Nabi sebut asqihi asalan ya, beri dia minum ya madu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bila ada sahabat ya mengadu saudara dia tu sakit perut ya, Nabi jawab asqihi asalan. Ini Nabi yang cakap kan, Nabi yang memberi nasihat. Jadi ini sekaligus menjawab ya persoalan ya yang orang menyangka bahawa Nabi SAW tidak campur urusan perubatan. Kenapa dalam hadis ini, bila ada sahabat bertanya, Nabi tak jawab, pergilah kepada ahlinya ya. Walaupun ya orang kafir, kenapa tak jawab macam tu? Mengapa Nabi SAW menjawab? Wahal ini urusan perubatan. Jadi ini sebagai dalil ya. Sebab itu ya
belajar hadis Nabi SAW, tetapi kefahaman tentang hadis itu ya Allah Taala beri berbeza-beza mengikut niat. Innamal a'malu binniyat, ya, sungguhnya amalan itu ya dengan niatnya. Apa niat dia belajar? Ada orang dia niat belajar sebab apa? Ya, aku nak gunakan ilmu ni untuk nak hujah orang. Ada orang niat begitu, ya. Ada orang niat belajar ya untuk ya nak lulus periksa. Dapatlah luluslah periksa dia, ya. Tapi ada orang yang belajar ya dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan ya ganjaran duniawi, tidak mengharapkan pangkat, tidak mengharapkan jawatan, tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan gaji yang senang, yang besar, tidak mengharapkan apa-apa habuan duniawi, melainkan dia hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala akan beri fahaman itu mengikut niat masing-masing. Ya, kalau hanya semata-mata nak lulus, dia cuma hafal, ya, kemudian nanti jawab ketua periksa, ya, lulus, dia rasa dah gitulah saja. Ya, tanpa dia ya cuba meyakini, ya, beramal dengan hadis itu, dengan ilmu ya yang dia dapat tu, ya. Jadi martabat ya kefahaman itu ya mengikut ya niat masing-masing. Jadi di sini ya menjadi dalil bahawa Nabi SAW sebut ya dalam soal perbuatan asqihi asalan. Ya, anda boleh dapatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Hadis ini bukan hadis yang tersembunyi dan sebagainya. Boleh cari dah hadis ni, ya. Nabi SAW menyebutkan asqihi asalan. Ya, fadhahaba thumma raja'a. Ya, kemudian sahabat itu ya bila dapat perintah ya suruh makan madu tu, ya, dia pun pergi. Bila pergi, dia raja'ah, dia patah balik, datang balik, ya. Faqala qad saqaituhu, ya, sungguhnya aku telah beri dia minum madu ni, ya, dah bagi dah minum madu tu, ya. Falam yughni anhu syai'a, tapi tak jadi apa, malah bertambah sakit daripada yang awal. Masya-Allah, ya. Walhal yang menyuruh, yang memerintahkan untuk minum madu itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni dah buat dah, ya, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya. Tetapi yang berlaku ya bukan kesembuhan, tapi malah perutnya bertambah sakit. Faqala lahu fi thalitha aw rabi'ah, ya. Nabi pun sebut lagi, ya, asqihi asalan, maka minumlah, ya, beri minum madu tu, ya. Kali kedua pun minta madu lagi, sehingga disebut as-salitha aw rabi'ah, sampai kali ketiga, kali keempat orang lelaki tu duk ya ulang alik 3-4 kali, dan selama itulah Nabi SAW mengulang-ulangi asqihi asalan, ya, beri dia minum ya madu, ya. Nabi terus beritahu, ya, sehingga 3 ataupun 4 kali, ya. Lantas, ya, untuk kali yang keempat, ya, bila sahabat ini, ya, sahabat Nabi SAW ini, ya, dah buat apa yang diperintahkan oleh Nabi, tapi sakitnya tidak sembuh, malah tak bertambah sakit, ya. Untuk kali yang keempat, baginda Rasulullah SAW menyebutkan sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika, ya. Allah itulah yang maha benar, ya, wa kadzaba batnu akhika, dan pembohonglah perut saudara kamu tu. Maknanya apa? Setelah kali yang keempat barulah ya sakit perutnya lega, ya, sembuh balik. Sebenarnya berlaku proses, makna proses, ya. Jadi dengan madu tu tadi dia telah merawat proses dalam perutnya. Jadi tu manusia jangan gopoh, manusia jangan buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Jadi itu dalam perut tu siapa yang buat proses jadi rasa sakit, rasa sebagainya, itulah ya pekerjaan siapa? Allah Ta'ala. Jadi sebagai seorang hamba kena berbaik sangka. Jadi benarlah Allah Ta'ala pembohonglah apalah perut kamu, sehingga perut kamu menyebabkan kalaulah tidak, Rasulullah SAW kata, kalau Rasul kata kenapa madu itu adalah ubat penawar
kepada mereka yang ada masalah perut. Makin kita makan madu tu, makin diproses dalam sistem perut. Jadi makin diproses, makin lagi sakit. Sebenarnya itulah proses yang sedang berlaku. Sebab tu saya selalu cakap, perubatan sunnah bukan black magic. Bukan black magic. Kenapa bukan black magic? Di sinilah proses-proses nak ajar kepada kita semua yang nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW, iaitu bahawa apabila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan keluarkan racun-racun yang kandungan yang apa yang menyebabkan kita telah melakukan kezaliman dalam perut kita dan sebagainya. Jadi proses-proses itu berlaku. Jadi bagaimana orang nak guna logik akal, kan? Kalau orang tidak ada sabar, berburuk sangka, dia kata apa, makan madu tak baik pun. Bukan makan madu tu tak baik. Bila dalam proses itulah sebenarnya proses dalam rawatan. Sebab tu manusia tak sama kefahaman perubatan lain dengan perubatan cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham perubatan sunnah dia macam tu. Hadis saya katakan pesakit, perubatan sunnah dia macam tu. Belum lagi saya kata sakit eczema ni macam mana nak rawat menggunakan madu pula. Allah subhanallah. Jadi dalam wa fi sahih Muslim, dalam riwayat Muslim pula disebutkan tadi riwayat Bukhari dalam riwayat Muslim pula disebutkan inna akhi ariba batnuhu ay fasada hadmuhu wa atallat ma'idatuhu. Di dalam Sahih Muslim pula disebutkan saudaraku diserang penyakit selalu buang air. Kerap berak. Kerap kencing buang air. Buang air kerap kencing lah. Iaitu kerana rosak penghadamannya hingga perutnya membesar. Jadi orang dia perut membesar ni macam ni. Kalau ni iaitu perut-perut yang buncit lah. Perut dia membesar sebab kadang-kadang kita tengok manusia ni dia 1/3 untuk makan, minum dan pernafasan. Jadi bila dia terlebih minum tu jadi perut dia besar tu, kadang-kadang disebabkan air tu sendiri. Jadi ada seorang sahabat mengadu bahawa saudaranya tu menderita sakit kerap buang kencing. air, kerap buang air. Kerap buang air itu disebabkan oleh rosak sistem penghadaman dia tu. Sistem penghadaman dia tu rosak sehingga dia mudah kencing. makan sikit minum kencing. Dia akan buang air cepat, buang kecil ataupun air kecil besar lah Jadi sistem penghadaman tu dia rosak. Maka orang yang menderita penyakit seperti ini Nabi SAW memberi solusinya. Nampak ini sebagai dalil dan bukti ni bahawa Nabi SAW juga di dalam hadis-hadisnya memberikan solusi apabila salah seorang sahabatnya mengadu bahawa saudaranya sakit perut jadi Nabi yang perintahkan asqihi asalan Nabi tidak perintahkan pergilah idhab ila tabibul akhar Nabi tak sebut pergilah cari ahli dia ataupun doktor-doktor di luar sana seolah-olah dalam Islam ini tidak ada perubatan, tidak ada jalan penyelesaian dalam soal perubatan. Betul ke? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran udkhulu fisilmi kafah masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan 100%, bukan 99. Kalau masuk dalam Islam, terima Islam 99%, 1% sahaja anda tidak setuju, anda tolak, bermakna kharaja anil Islam, keluar daripada Islam, wal'iyadu billah. Sebab itu di awal-awal suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut apa? Alif Lam Mim Zalikal kitab La raiba fi hudallil muttaqin. Inilah dia kitab, yakni Al-Quran. La raiba fi yang tidak la di situ ialah la an-nafyu lil jinsi. La di situ ialah an-nafyu lil jinsi, yakni menafikan. La raiba, tidak ada jenis keraguan. Kalaulah keraguan itu berjenis-jenis, tapi Al-Quran itu tidak ada satu jenis pun keraguan.
ya, langsung tidak ada keraguan, ya, di dalam Al-Quran hudal lil muttaqin, yang akan menjadi petunjuk, yang akan menjadi pegangan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadikan Al-Quran itu ya sebagai petunjuk, sebagai pegangan, sebagai penyuluh kepada jalan kehidupan. Al-Quran adalah merupakan nur, ya, merupakan cahaya yang ya, menyinari alam ini keseluruhannya. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalam ya, jantung hatinya terhadap Al-Quran. Pegang sungguh-sungguh Al-Quran. Ya, tapi kalau ya ada Al-Quran ya, tetapi tidak diyakini ya pengajaran, isi ya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ya la yanfa'. Ya, tidak memberi apa pun manfaat ya, syai' sedikit pun. Ya, seperti ayat ya, dia nak nasihat orang, dia nak beritahu orang, ya, tetapi dia tidak pernah bertabayun. Itu telah melanggar prinsip dalam soal ya mendapat berita. Kita nak kupas satu-satu berita, kita nak kupas satu-satu isu, hendaklah bertabayun. Itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mereka sedikit pun ya tidak bertabayun, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang buat ni pun ahli agamawan, ya, sebahagian agamawan kan. Jadi ya dalam hadis ini ya, dalam awal-awal ya kitab ini Imam Ibn Qayyim ya telah paparkan ya hadis yang sahih ya. Riwayat pula riwayat Bukhari wa Muslim ya. Jadi kita bila dengar ini hadis yang sahih, apakah kita hanya sekadar tahu ya kemudian kita tinggalkan, ataupun kita hanya sekadar nak buat macam mana? Ya. Nak biarkan saja, oh macam tu, lepas tu dah. Macam tu ke? Ya, sebagai seorang Islam kan kita dah tahu Al-Quran ini adalah syifa dan penawar ya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi seorang Islam, ya Al-Quran itu adalah satu penawar, dan Al-Quran ini terang-terang ya di dalam madu ni ada cerita di dalam Al-Quran. Ya, bukan benda pelik. Jadi kalau dia ada dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, ya kita berjumpa tentang ayat tentang madu, maknanya di sinilah dan Rasulullah SAW pun ya menceritakan bila sahabat ni sakit perut dengan rawatan madu. Jadi ada apa dengan madu ni? Di sinilah kita nak tahu ya bila sahabat sakit bagaimana nasihat Rasulullah SAW. Ya bila orang sakit, dia punca penyakit ni daripada sistem perut. Ya daripada perut tu, banyak orang mendapat penyakit daripada perut. Jadi di sinilah mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sebab itulah kita digalakkan. Sebab tu Islam ni madu dengan gula lebih baik apa? Madu. Ya, orang Islam kalau anda betul-betul nak jaga kesihatan kita ialah dengan madu, bukannya dengan gula. Jadi elakkan, jauhkan gula tu. Jadi supaya apa? Ya, ini makanan yang terbaik ya, dan minuman kita kalau kita nak ni ialah dengan madu. Sebab apa? Madu inilah ya yang di mana adalah makanan yang terbaik dan juga ubatan yang terbaik kepada mereka yang sakit perut. Belum lagi sahaja kita macam mana proses-proses racun yang keluar tu untuk orang sakit eczema dan sebagainya. Ya, bagaimana pengalaman Ustazah 20 tahun merawat orang eczema dan sebagainya ya. Bagaimana menggunakan rahsia kehebatan madu, subhanallah, dengan ada sukatan caranya orang kanser ya, bagaimana dengan kehebatan madu ni. Lepas tu manusia ya, kita umat Islam ya, madu adalah digalakkan dalam Islam. Maknanya makan makanan tu, madu tu kalau boleh di dalam rumah mesti ada madu. Maknanya jauhi gula yang akan memudaratkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, dalam hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa kadzaba batnu akhika ya, sadaqallah wa kadzaba batnu akhika ya, benarlah Allah, pembohonglah perut ya saudara-saudaramu itu. Mengapa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sadaqallah ya wa kadzaba ya batnu akhika ya, benarlah Allah ya, dan perut saudaramu lah yang berdusta ya. Kita lihat ya ulasan daripada Imam Ibn Qayyim. Ni tengok ulasan ulama. Ni bukan ulasan ya saya ataupun Ustaz ya. Tapi ini ulama sendiri yang ya mensyarahkan ya tentang maksud yang dikatakan sadaqallah wa kadzaba batnu akhika ya. Nabi SAW menyebutkan perkara itu kerana mengisyaratkan bahawa ubat tersebut memang mujarab. Ya?
itu sebagai isyarat bahawa ya madu itu memang tepat dah, ya tepat, ya madu itu sebagai ubat untuk merawat penyakit ya perut tu tadi. Tepat, betul dah. Ya. Kemudian ya, akan tetapi kerana perutnya yang bermasalah, kerana terlalu banyak mengandungi zat-zat ya, yang merosakkan, kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam terus menyuruh agar perubatan itu diulang-ulang. Maknanya asqihi asalan itu Secara ya, berulang-ulang. diulang-ulang. Sebenarnya ya, kalau perut saudara dia tu ya tidak bermasalah, ya cuma ada masalah sikit-sikit saja, cukup sekali, insya-Allah ya baik. akan baik. Tapi ya. kalau dah 3 kali 3 Tetapi, hari tu kronik ya, sangatlah tu. Tetapi oleh kerana ya sakit yang dideritai oleh saudara sahabat itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sampai ke tahap Kronik kronik. lah. Itu ya. kronik lah sebenarnya sampai diulang kan. Ya, dipanggil dos dia lah. Ya, jadi perlu tambah dos dia. Jadi maknanya sekali maknanya tak cukup, buat 2 kali. Ya. Lagi dalam proses. Sakit lagi, ya. Tambah 3 kali, ya. Proses maknanya dos tu ditambah sampai 3, ya, sehinggalah kali yang keempat barulah biiznillah, ya, barulah sembuh penyakitnya. Bermakna ya sakit yang dideritai oleh sahabat tu tadi ya adalah sakit yang kronik, sakit perut yang sangat kronik. Sebab tu tadi saya sebutkan ya, sakit perut bukan sakit perut biasa gini, tapi sakit perut yang gitu. Bahasanya apa tu? Saya tak tahu bahasa dia apa. Dalam bahasa Arab dipanggil istidlaq, ya. Istidlaq tu maknanya sakit yang bersangatan, ya. Jadi bila sakit yang bersangatan tu maknanya tak cukup satu dos. Ya, maknanya tak cukup dengan asqihi asalan marratan wahidah. Ya, tetapi perlu kepada asqihi asalan ya marrat katsirah. Ya, berulang kali, ya. Tak cukup 1, tambah lagi 2 dos, tambah lagi 3 dos, sehinggalah hari yang keempat barulah bara'a biiznillah, ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahsia, ya. Nabi SAW menyebutkan, ya, sadaqallah, benarlah Allah, ya, dan pembohonglah perut ya saudaramu itu. Jadi maknanya ya yang Nabi berikan solusi untuk berubat dengan madu itu adalah ubat yang dah tepat, betul dah, ya. Itu dah betul, sadaqallah, itu memang benar, ya. Ya, Allah Taala yang beri wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, Nabi tidak pernah bertutur mengikut hawa nafsu. Semuanya adalah ya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni pun ada orang tak faham, ya. Kok manalah wahyu, ya. Kalau wahyu daripada Quran tu saya bolehlah faham, ya. Tapi kalau wahyu hadis-hadis Nabi pun wahyu, ya, inilah dia tak faham, ya. Nabi la yantiqu anil hawa, ya. Nabi tidak pernah yang bertutur kata mengikut hawa nafsu. Ya. Kamu kena kenal Rasulullah SAW. Yang tak bercakap seperti ya, mana-mana kita tanya yang tu tak ada tabayun, tak ada betul jawab. Tak ada macam tu. Nabi SAW peribadinya ya, apa yang dia berkata itu daripada Allah Taala, ya. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Dia bercakap apa yang cakap tu semuanya daripada Allah Taala. Jadi kena subhanallah, ya. Saya nak bacakan komentar daripada Imam Ibnul Qayyim, ya, satu komentar yang sangat indah, sangat baik, ya. Ini bukan daripada saya cuma ya bacakan, ya. Saya terjemahkan dan saya bacakan apa yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Boleh rujuk kitab ya Tibun Nabawi, ya, Ibnul Qayyim, muka surat muka surat 29, ya. Muka surat 29, rujuk kitab Imam Ibnul Qayyim kalau nak ya penjelasan yang lebih jelas, ya. Jadi saya pun ya rayu secara terbuka, ya, mana ilmuwan Ustaz Azhar Idrus ke siapa ke, buka kitab ni, ya, buka kitab, baca kitab ni, ya, kitab tentang perubatan ini, ya. Dalam dalam syarah ini, ya, muka surat 29 ini, dalam bab ini, ya,
juga diceritakan ya tentang kutu ni ya. Ya. Ini orang main-mainkan, perolok-olokkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau orang awam biasa saja saya tak rasa apalah ya. Orang awam jadi macam tu disebabkan ulama-ulamanya. Ni ulama-ulamanya ni ya, kamu sendiri tak baca kitab ni, kitab perubatan ni ya. Jangankan tak baca, saya nak tanya, ada ke tidak kitab tu? Ya, kalau ada ayo buka, baca ya. Lepas jangan sembunyikan pada orang awam, jangan sembunyikan pada anak murid kamu. Itu je. Jangan sembunyikan anak murid kamu. Nak beritahu, saya tak nak cabar-cabar lah ya. Tak bagus tu semua ya. Cuma ya, kalau anda seorang yang jujur, kalau anda seorang yang amanah, saya dah berikan ya rujukan dia. Ya, rujuk kitab ini muka surat 29 atas tajuk ya faslun fi hadihi ya fi ilaji istitlaqil batni. Ya, dalam masalah ya merawat sakit perut. Hadisnya pun ada di situ, kupasannya pun ada di situ. Cuma hari ini saya tak cerita kupasan dia, kan nanti viral pula nanti ya. Kata gini lah gini. Sebab bila makan tu ya dia ada sukatannya. Bukannya bersuka hati. Bukannya bila tahu madu tu bagus, sekali makan ya 1 botol. Satu botol. Lepas tu ada yang guna logik kan, bila sakit badan dia terlampau suhu badan panas. Tu kita belajar tentang mizaz pula. Yang tu kita jangan tu kata belajar melalui buku. Dia tajuk dia macam ni. Tetapi dia ada kena tengok punca dia sakit perut kerana apa, suhu badan pesakit tu kena tahu macam mana suhu badan pesakit tu, bagaimana sukatan nak diberi. Sebenarnya kalau orang dapat betul-betul madu yang betul-betul grade yang benar-benar perubatan, sebenarnya anak-anak kecil tu makan secalik sahaja waktu tahajud. Waktu tahajud. Anak-anak kecil ni makan tahajud waktu tahajud sedikit. Tapi yang itu yang benar-benar yang di mana di dalam Al-Quran. Tapi insya-Allah itu nanti bila kita pada orang yang betul-betul belajar perubatan sunnah, baru kita akan beritahu madu yang dimasukkan dengan grade perubatan. Tapi madu di luar pun baik juga. Madu di luar itu ialah untuk kita nak minum kopi, ganti daripada bahayanya gula. Madu-madu yang kita ada di negara kita dan sebagainya, itu madu yang mana untuk diganti, maknanya untuk kesihatan, kata kesihatan manusia tu, tetapi semuanya ada sukatan dan ada caranya. Jadi jangan berlebihan. Apa pun dalam Islam, jangan kita berlebihan. Jadi kita kena tahu. Jadi kesimpulan daripada hadis tu tadi orang yang sakit, orang yang menderita sakit perut ini ubat yang paling tepat sekali ialah madu. Itu betul dah. Itu sebab tu dikatakan sadaqallah. Benarlah. Maha benarlah Allah Taala. Jadi betul dah. Maknanya bila sakit tu ubatnya carilah madu. Kemudian kenapa sahabat ini berulang kali? Berulang kali itu mengikut kepada keadaan pesakit tu. Tahap kronik dia. Tahap kronik dia. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian tolong faham begini Jadi kalau orang itu hanya sakit yang biasa-biasa, sakit sikit-sikit, insya-Allah dengan sekali sedikit saja beri ubat tu dengan tu, kadar yang ditetapkan, sukatan yang betul, insya-Allah bara'ah biiznillah, insya-Allah sihat. Jadi kalau kan kadang-kadang dah makan kadang 2 hari 3 hari dah kali 2-3 kali, kenapa tak sembuh-sembuh rujukannya ialah hadis ni lah. Bermakna sahabat Nabi SAW yang menderita sakit tu dia mengalami sakit yang kronik, banyak unsur-unsur di dalam perut dia tu yang tidak sihat, yang perlu dirawat. Jadi tak cukup 1 dos. Jadi dalam hadis ini disebutkan 3 kali Nabi perintahkan asqihi asalan. Kemudian hari yang keempat barulah Allah Taala beri kesembuhan kepada orang tersebut. Jangan ada sikap putus asa. Jadi maknanya fahami maknanya cepat ataupun lambat bukan kerana tidak mujarab ataupun tidak betul ubatnya ubatnya itu dah betul dah cuma dosnya barangkali perlu ditambah, sebab itu mungkin memakan masa. Samalah dengan penyakit yang lain, kadang-kadang demam, ada orang demam sehari 2 hari dah sihat. Ada orang demam 1 minggu baru
baru sihat. Dan ada juga ada kalanya orang demam sampai 2 minggu ataupun 3 minggu ya. Jadi di situ ya bukan bermakna ya ubat itu tidak mujarab ya, tetapi di sana ada sirrun min asrarillah ya. Di situ ada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah demam itu ya dia menghapuskan dosa. Jadi ini adalah ya hikmah yang Allah Taala nak beri kepada hamba-hambanya, lima yasha, kepada hamba-hambanya yang Allah Taala pilih untuk Allah Taala nak hapuskan ya dosa-dosanya. Jadi jangan mengeluh ya dah demam dah seminggu kenapa tak sembuh, jangan mengeluh ya. Allah Taala sedang memberi kebaikan ya kepada kamu. Ya. Jadi yang macam tadi dalam komen dalam Facebook ni mereka ada tanya, Ustaz, adakah madu dauan kan? Jadi bila kita jelaskan madu dauan, boleh Ustaz ceritakan sedikit tentang madu? Ni. Jadi Ustaz kata nantilah ya, itu nanti dalam kelas, bila dalam kelas ya, waktu berdalam kelas InsyaAllah kita akan ceritakan. Sebab bila dalam kelas tu kita akan tunjuk madu yang asli, madu dauan yang betul-betul 100% daripada pohon sidar. Sebab banyak di luar sana bila kita cek, banyakkan bila kita dapat 300 ton tapi banyakkan yang betul 1-2. Dan tu kita tak berani nak cakap, takut nanti orang awam ya, dia beli dan cari, takut dapat orang yang banyak yang tak jujur. Tu yang kita insyaAllah bila kita datang kelas ya, kita akan tunjuk, maknanya kita supaya jelas, oh maknanya kita dah kenal kalau madu yang jenis asli macam ni. Jadi itu salah satunya kita nak tunjuk dalam kelas. InsyaAllah tu kata nanti bila kita dah buat kelas, nanti anda akan belajar semuanya dan anda pegang, oh maknanya apa di grade perubatan. Jadi oh ni grade perubatan, ini bukan. Jadi kita belajar walaupun bukan grade perubatan, dia tahap mana dan setakat mana kita boleh menggunakan untuk rawatan kalau orang yang tak kronik dan sebagainya. Okay, sama Ustaz. Kupasan daripada Imam Ibn Al-Qayyim. Perubatan mengikut Nabi SAW memang berbeza dengan ilmu perubatan para doktor pada umumnya. Nampak ya, Imam Ibn Qayyim sebutnya. Jadi agak berbeza sedikit perubatan Nabi dengan perubatan di luar sana. Perubatan Nabi SAW bersifat pasti dan mutlak ya. Kerana sabda-sabda Nabi SAW itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ubat yang ditawarkan oleh Nabi SAW itu bersifat pasti Garanti lah kalau bahasa kita, garanti, pasti dan manakala yang perubatan yang lain pula mereka hanya bersifat perkiraan ataupun eksperimen ataupun diagnosis semata-mata sebagai uji kaji ataupun sebagai eksperimen buat percubaan saja tapi tidak pasti. Sebab tu hari ini dia guna esok berubah tak boleh pula kerana mengandungi bahan sekian-sekian pula. Hari ini kata boleh, esok tak boleh pula Kajian manusia itu bersifat lemah. Kajian manusia itu bersifat lemah. Walaupun kamu seorang pakar dan sebagainya, tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Tetapi yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersifat pasti dan mutlak serta bernilai perubatan ilahi. Ini adalah perubatan ilahi, diambil daripada wahyu dan suluhan kenabian serta kesempurnaan akal. Kerana ini bukan datang daripada manusia. Ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kepada manusia itu sendiri. Jadi Allah Taala itu terlebih mengetahui apabila manusia itu mengalami kesakitan ataupun menderita sakit dan sebagainya, solusinya ialah pencipta kepada manusia itu sendiri yang maha mengetahui, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala datang terus daripada Allah Taala, itu ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau
ya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menggunakan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya maknanya ya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana la yantiqu 'anil hawa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur ya mengikut hawa nafsu, ya, melainkan itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan ya perubatan yang di luar sana ya hanyalah sebagai satu diagnosis, perkiraan ataupun eksperimen semata-mata, sangkaan semata-mata, ya, akal yang tidak sempurna. Ya, hari ini kajian mengatakan bagus, ya, esok ya pengkaji yang sama juga ya akan mengatakan tidak, ya, ada lagi yang bagus, yang betul, yang tadi tak betul. Begitulah ya kalau benda tu datang daripada manusia. Tapi kalau solusi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya adalah pasti. Ya. Ini adalah tetap, ya. Dan benar, ya, takkan salah, ya, sebab ini adalah ya yang telah disimpulkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar daripada Imam Ibn Qayyim. Boleh tengok dalam bab ni. Ya, di hujung dia tu, ya, boleh tengok dalam bab ni. Kemudian ni komentar yang sangat bagus, ya. Ini bukan dibuat-buat, ya. Anda boleh rujuk, ya. Nak komen, tolong rujuk kitab tu. Baca dulu kitab tu. Cakap dengan Ustaz. Kalau dia tanya Ustaz anda, so dia buka dulu kitab, rujuk dulu kitab Ibn Qayyim, kan. Perubatan, jangan terus menjawab. Kan. Nanti takut nanti kalau betul, kan, nanti malu diri sendiri. Kan. Nak habis-habiskan hujah dia, pelik lah, apa tu, buat gelak lah, kan. Baik, ya. Al-Quran sebagai ubat penyakit juga hanya akan berfungsi merawat pelbagai kotoran hati jika digunakan dengan cara yang betul. Bagi orang munafik, ni kat kalam Imam Ibnul Qayyim. Bagi orang munafik, Al-Quran malah semakin menambah kemunafikan mereka, semakin menebalkan penyakit munafik mereka. Ya. Bagaimana mungkin rawatan fizikal Al-Quran akan berguna buat mereka? Ya, sebab tu, ya, apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia diterima oleh qalbun salim, oleh jiwa yang sejahtera, akidahnya juga akidah yang sejahtera, akidah yang betul. Ya, diterima oleh orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran daripada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barulah dia mendapat manfaat ya daripada ya kalamullah dan juga kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia bersifat munafik, munafik ni maknanya ya luaran saja dia percaya, tapi dalamannya ada penyakit hati. Dia tak percaya. Ya ke madu ni? Ya. Dia tak yakin dengan madu. Dia tak yakin, ya. Menurut perubatan ya sekian-sekian, ya, menurut kajian pakar sekian-sekian mengatakan begini. Ya. Terpulang, ya. Ni Imam Qayyim pun dah jelaskan dah, ya. Kita tak minta pun. Ya, kita tidak menambah-nambah, tapi Imam Ibn Qayyim membuat taklid di sini, ya. Dalam syarah tu dia cerita ni, ya. Al-Quran itu akan akan menjadi kebaikan apabila yang nak beramal itu orang yang mempunyai akidah yang betul, ya, jiwa yang betul, ya. Tapi kalau jiwa dia jiwa munafik, ya, orang yang ragu kepada Allah, lidah berkata, oh aku beriman ya dengan Allah, aku beriman dengan Quran, aku beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila disampaikan, ya, dia ada tapi ya, dia ada begitu. Ya. Kalau boleh, ya, nak didedahkan kelemahan hadis tu, dia akan dedahkan. Ya, dia bukan nak tengok intipati tu. Dia akan tengok, ini hadis dhaif ni. Dia akan kata gitu. Ya, sebab apa? Dalam hati dia tak selesa. Ya, itulah jiwa orang munafik. Jiwa orang munafik itu begitu. Ya, bila dikhabarkan tentang ayat-ayat Allah, bila dikhabarkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa dia makin gelisah. Ya, jadi macam orang, ya, dia dok kata orang tu gila, tapi sebenarnya ya dirinya yang gila tu. Ya.
tidur tak lena apa semua ya, resah semacam ya, korek sana korek sini. Itulah perangai orang gila. Ya, sebab apa? Ya, sebenarnya dia ada penyakit di dalam dirinya tu. Hati dia tu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit ya, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit hati ya, bila Nabi sebut ya secara terang-terang ya, bila sakit ini ubatnya ialah madu umpamanya ya, dia tak boleh terima. Menurut kajian sains, menurut pakar-pakar dan sebagainya. Sebab apa? Ya, kalau boleh dia nak dia nak meragukan orang, sebenarnya dia yang ragu ya, tapi dia nak cuba ya mempengaruhi orang supaya orang pun ikut ragu dengan ya hadis-hadis tersebut ya. Kemudian dia cuba nak ragukan kepada orang yang menyampaikan, bukan dia nak sebut tentang hadis tu. Nah, dia akan cari kekurangan. Alah, orang ni begini, orang ni tak ada ilmu, orang ni ya tak ada sijil ya. Walhal ya, guru-guru yang mengajar yang tak ada sijil pun ramai ya. Ustaz Mung Terengganu tu pun ya, tanya dia apa sijil dia ya. Kalau dia pertikai sangat ya, orang ya mesti ada sijil ya. Hang pula tu apa sijilnya ya. Kalau saya dah ni banyak lagi, ramai penceramah-penceramah, ramai orang yang soho-soho tu ya, mana sijil dia ya. Jadi kalau anda peringatkan, kalau soal agama ya, orang luar jangan pertikaikan ya. Kalau bab sains ini, biar orang-orang sains ya. Tapi dalam soal agama, kenapa pula orang yang tak ada ilmu tentang agama, yang tak belajar dengan ilmu agama pun ikut campur tangan ya. Tapi sebenarnya pun bukan begitu ya. Sebenarnya bukan begitu ya. Jadi agama ini ya, Allah Ta'ala ya beri kefahaman liman yasha, kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki ya. Kelas-kelas pengajian agama pun banyak ya di masjid-masjid. Apakah ilmu yang didapat daripada masjid tu walaupun tidak bersijil ya? Apakah ya ilmu dan kefahaman itu ya tak boleh diceritakan, tidak boleh disampaikan kepada orang lain, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Ya. Jadi ya, ini semua ya menggambarkan ya ketidakjernihan hatinya tu ya, ragu ya dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran malah semakin menambah kemunafikan mereka ya, bila bawa datang lagi hujah-hujah Quran, hujah-hujah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi dia ya, merasa tertekan, rasa macam ya bertambah sebenarnya ya penyakit dia. Satu, dia cepat melenting. Bagaimana ya, Imam Ibn Qayyim ini bertanya, bagaimana mungkin rawatan fizikal Al-Quran akan berguna buat mereka ya, buat orang-orang munafik ni, orang yang ragu ya dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawatan kenabian hanya sesuai dengan tubuh yang sehat rohaninya. Sebagaimana perubatan Al-Quran hanya berguna bagi mereka yang berjiwa sehat dan berhati hidup. Masya Allah ya. Saya bacakan lah. Kalau tunjuk yang kena tunjuk. Yang sikit ya, saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kena tunjuk hadis. Ni kita hadis. Dia kata tahu bahasa Arab. Ni kalau nampak ya, saya ada. Yang ni kan? Saya ada seperti ni. Yang saya gariskan tu ya. Ni sini sayang, sini. Ni tunjuk ni hadis ni kat sini. Okey dah. Fatibun nubuwah la yunasibu illal abdan at-tayyibah ya. Perubatan kenabian, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la yunasib illal abdan at-tayyibah ya, tidak akan ya sesuai ya melainkan dengan ya tubuh badan yang thayyibah ya, tubuh badan yang sehat, jiwa yang sehat ya, kefahaman yang betul, barulah Al-Quran itu bermanfaat. Sebab tu ada orang ya, dia nak guna ya, kemudian dia nak ikutlah perubatan sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila dimakan tak sembuh-sembuh, tak sihat-sihat, bertambah sakit lagi ada ya. Ya, sebab apa ya? Kepada orang yang ragu, kalau di awal lagi ya, dia cuma nak, bukan dia buat dengan keyakinan, dia buat
alah cuba je, betul ke ya? Betul ke ya? Tak, dia tak apa yang bersedia apa yang Nabi sampaikan ni betul ke tidak? Dia mungkin tak pernah dengar bila Nabi kata bila sahabat datang kan, bila makan madu tu kan makan ada tindak balas. Jadi bila ada tindak balas dia dah mula sangka buruk. Bila dia tindak balas je, oh dah ada sangka buruk. Maknanya nanti mati aku, dia takut mati. Dah ada sangka buruk pada madu tu sendiri. Astagfirullahaladzim. Dah ada sangka buruk. Jadi itulah kena kuatkan hati bila kita nak berubat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Fatibun nubuwah la yunasibu illal abdan at-tayyibah. Kama anna shifa al-Quran la yunasibu illal arwah at-tayyibah wal qulub al-hayyah. Ya. Perubatan Nabi SAW tidak akan bersesuaian melainkan kepada tubuh badan yang sehat, tubuh badan yang baik. Sebagaimana anna syifa al-Quran, sebagaimana sungguhnya penyembuhan daripada Al-Quran itu la yunasibu illal arwah at-tayyibah, dia tidak akan bersesuaian melainkan melalui roh-roh yang tayyibah, roh yang sejahtera, roh yang baik. Roh yang tidak sakit, roh yang tidak ragu kepada Allah dan juga Nabi SAW. Jadi penyembuhan Quran dia hanya akan bersesuaian dengan jiwa yang betul, jiwa yang sehat, jiwa yang bersih. Tapi kalau jiwa dia kotor, jiwa yang sudah merana sakit, jiwa yang penuh dengan sangka buruk terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dia tidak akan sesuai selama-lamanya. Dia akan rasa bila berubat dengan Quran dan hadisnya akan lebih derita diri dia. Kama anna syifa al-Quran la yunasabu illal arwah at-tayyibah wal qulub al-hayyah, dan juga jiwa-jiwa yang hidup. Sebenarnya jiwa dia dah mati dah. Dia tidak ada sangka baik terhadap Quran dan juga hadis Nabi SAW, tapi sebaliknya jiwa dia dipenuhi dengan syak ragu dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Kepada orang yang seperti ini, Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa syifa'ul Quran, tibun Nabawi SAW tidak akan bersesuaian dengan jiwa-jiwa kotor yang seumpama ini. Jadi yang boleh menerima perubatan sunnah Nabi SAW, perubatan Al-Quranul Karim, ialah jiwa-jiwa yang bersih, yang suci, yang tidak dikotori oleh sangkaan buruk kepada Allah dan juga Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu akan menjadi syifa dan menjadi rahmat lil mu'minin, kepada orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jiwanya ragu kepada Allah, ragu kepada Nabi SAW, dia tidak akan mendapat penyembuhan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita kan selalu pergi tengok kawasan orang kampungan, orang asli kan. Tengok orang asli kan, bila tanya rahsia orang-orang asli kan, bila kan orang tua-tua angkat, subhanallah kan, angkat benda-benda berat. Tapi kan orang asli, subhanallah, mereka tak tahu, tapi mereka makan madu. Mereka makan madu dan telur ayam kampung. Tapi kalau ikutkan perubatan nenek moyang kita pun, orang-orang Melayu kita pun, madu dan juga telur ayam kampung tu. Jadi ubat kepada maknanya itulah kita lihat orang-orang tua dulu banyak yang sihat-sihat. Tak adalah sampai ke sekarang ni, generasi yang sekarang ni makin banyak canggih, makin banyak dia banyak sakit. Tetapi tua-tua dulu kan umur 80, 90, ada yang umur 70. Subhanallah. Maknanya apa rahsia? Kita kena tahu juga apa rahsia nenek moyang kita dulu tu. Maknanya salah satunya ialah dengan madu tu tadi. Jadi orang-orang asli salah satu kesihatan mereka, memang nampak mereka kurus dan sebagainya. Tetapi kuat diorang punya bawa badan dan sebagainya. Berjalan kaki ayam kuat. Iaitu dengan apa? Iaitu mereka makan daripada hasil di bumi Allah Ta'ala, iaitu dengan madu. Maknanya di sinilah kita kena
banyak kita kena orang-orang zaman kita sekarang ni, banyak kita Allah bagi mata untuk kita melihat, perhatikan, ada akal kita berfikir macam mana orang ni boleh sihat jadi kita banyaklah bertanya adakah mereka apa yang mereka olah, iaitu salah satunya ialah suplemen ni. Kalau kata suplemen paling baik ialah madu. Dia kata tak ada yang lebih baik melainkan madu. Betul tak sayang? Baik, dalam hadis ini ni selepas sebut hadis yang sahih dalam sahihain barulah pengarang kitab ini Imam Ibn Qayyim perkuatkan dengan hadis yang martabatnya tidak sampai kepada sahih disebutkan hadisnya secara marfu'. Man la'iqa thalatha ghadawatin kulla syahrin lam yusibhu 'azimul bala. Ini secara jujur saya beritahu ini bukan hadis sahih tetapi pengarang kitab ini dibawakan sekali setelah didahului, jangan salah faham belajar jangan tidur. Setelah didahului dengan hadis yang sahih jadi tidak bertentangan, makna hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan man la'iqa thalatha ghadawatin kulla syahrin lam yusibhu 'azimul bala. Sesiapa yang meminum 3 sudu madu dalam 3 pagi saya secara berturut-turut. 3 pagi tu makan 1 sudu madu berturut-turut selama 3 pagi Paling baik pagi dia waktu tahajud. Waktu pagi tu pagi tahajud ataupun waktu subuh. Dalam tempoh sebulan dalam sebulan dia amalkan begitu Nabi SAW menyebutkan lam yusibhu 'azimul bala. Tidak akan diserang penyakit-penyakit yang berat. Allah. Subhanallah ta'ala. Ni Nabi dah beritahu pada umatnya kan. Jadi inilah dia maknanya kita makan kita minum madu kan. Makna 3 hari berturut-turut sayang. Jadi hadis ini memberi faham kalau kita nak jaga kesihatan kita daripada terkena penyakit-penyakit yang bahaya, yang kronik dan sebagainya, amalkan ini. Setiap pagi tu kita amalkan dengan kita mengamalkan makan madu tu maka Allah Taala jamin Allah dan juga Rasulnya beritahu lam yusibhu 'azimul bala. Dia tidak akan terkena, dia tidak akan tertimpa bala ataupun sakin yang berat, yang kronik Jadi sangat bagus untuk diamalkan. Dalam hadis yang lain juga hadis ini tidak capai martabat sahih tetapi dia memperkuatkan hadis sahih lah. Memperkuatkan hadis yang terdahulu hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda alaikum bisyifa'ain al-asal wal Quran. Hendaklah kamu menggunakan 2 jenis penyembuhan, iaitulah madu dan juga Al-Quran. Jadi dalam hadis ini, walaupun hadis ini tidak derajat sahih, tapi dia menyokong memperkuatkan hadis yang terdahulu tentang madu. Dalam hadis ini Nabi SAW menggalakkan hendaklah kamu menggunakan 2 jenis ubatan ataupun 2 jenis penyembuhan, iaitulah madu dan juga Al-Quranul Karim. Memang jelaslah Al-Quran itu memang sememangnya syifa wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu memang syifa dan madu itu juga syifa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama tadi yang Nabi sebutkan asqihi asalan sadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Jadi kedua-duanya ada dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi SAW. Di sudut maknanya adalah sahih. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada 2 jenis penyembuhan, iaitulah madu dan juga Al-Quran. Alangkah indahnya kata Imam Ibn Qayyim saya nak baca sikit takbir yang dibuat oleh Imam Ibn Qayyim. Masya-Allah. Fajam'u baina tib al-bashari wal ilahi wa baina tibbil abdan wa tibbil arwah wa baina dawa'il ardi wa dawa'is sama'i. Allahu Akbar. Imam Ibn Qayyim menyatakan ini adalah merupakan himpunan
daripada tibbul basyari wal ilahi, ya, perubatan daripada manusia dan daripada ilahi, daripada Ya Allah. Allah Ta'ala. Manusia, ya, dengan madunya, ya, dan Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa baina tibbil abdan wa tibbil arwah, ya, di antara gabungan di antara tibbul abdan, ya, rawatan untuk tubuh badan, ya, maknanya madu tu baik untuk tubuh badan, wa tibbul arwah, ya, dan ya baik untuk, ya, perubatan roh kita. Jadi untuk nak baiki roh kita, ya, kita gunakan ubat apa? Ubat Al-Quran. Subhanallah. Gabungan tu, ya. Rawatan tubuh badan dan rawatan roh, ya. Badan dan juga roh itu ada pada, ya, madu dan juga Al-Quranul Karim. Wa baina dawa'il ardi wad dawa'is samai, ya. Ini adalah merupakan himpunan, ya, daripada ubat, ya, bumi dan juga ubat berunsur ilahi. Ubat unsur bumi ialah madu. Ya, kita ambil madu, ya, atas pokok, atas gunung dan sebagainya. Itu adalah, ya, ubat-ubatan bumi, ya. Sedang Al-Quran itu adalah, ya, merupakan ubat ilahi datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya, ya, bila, ya, ubatan, ya, daripada madu, ya, digabungkan dengan ubatan, ya, daripada Al-Quran, pasti akan menghasilkan natijah, hasil yang sangat-sangat menakjubkan. Imam Ibn Qayyim mengatakan, ya, al-asal, ya, asal itu adalah merupakan, ya, ilaj, ya, al-azimah, ya, adalah merupakan rawatan yang sangat agung. Hebat sebenarnya, ya. Cuma persoalannya ialah, bukan kita tolak begitu. Persoalannya ialah bila ada dah dalam hadis, ada di dalam Al-Quran, ya, bagaimana fungsi umat Islam? Ya, kita sebagai, ya, penuntut-penuntut ilmu pengetahuan, ya, Allah dan juga Rasul dah buktikan dah tunjuk dah, ya, kebenaran Allah dan juga Rasul tentang madu, ya. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita proaktif dengan, ya, saranan daripada Allah dan juga Rasul? Adakah kita pernah buat kajian? Adakah kita pernah membuat penelitian tentang madu? Ya, pernah ke tidak kita, ya, melakukan uji kaji, ya, dengan madu ini? Pernah ke tidak, ya, kita buat, ya, kepada orang yang sakit perut ini, ya, diberi dengan madu sembuh ataupun tidak? Pernah buat ke tidak? Ya. Sebab itu, ya, inilah tugas dan tanggungjawab kita sebagai, ya, talabah, ya, talabatul ilm, ya, penuntut-penuntut ilmu pengetahuan, ya, untuk kita, ya, buat kajian tentang madu, ya, yang disaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi SAW. Ya, kenapa kita alpa? Kenapa kita diam? Ya, kenapa bila orang nak kembali kepada, ya, perubatan Nabi SAW, anda perlekehkan, anda perhina, anda jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Ya, anda yang tahu tentang hadis, suara sunnah kononnya. Ya, di mana pembelaan anda terhadap, ya, hadis-hadis Nabi SAW? Bagaimana anda nak membuktikan kalam Allah, kalam Rasul SAW adalah maha benar? Ya, anda berdepan dengan orang-orang di luar sana untuk menyatakan bahawasanya, ya, madu ini adalah benar-benar satu ubat yang sangat hebat yang datang daripada Allah dan juga Rasul SAW. Kita umat Islam sepatutnya bangkit, ya, apabila ini sabit di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita buat kajian, ya, buat penelitian. Ya, tapi sebaliknya, ya, anda hina orang yang, ya, nak, ya, kembali kepada perubatan Nabi SAW. Anda perlekehkan, ya, tak kurang tadi yang kata sesat. Bila kita nak balik kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW itu sesat, yang tak sesat tu bagaimana? Yang tak sesat tu bagaimana? Ya, jangan ambil daripada Quran, jangan ambil daripada hadis, itu yang betul. Ya, inilah, ya, bahana, ya, apabila agamawan yang tidak membuat, ya, penelitian di dalam satu-satu isu yang mereka kupas. Akhirnya, ya, guru kencing berdiri, anak murid berlari. Kencing, lari lintang pukang. Ya, inilah hasilnya. Ya, jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, buka mata hati kita,
ya untuk kita kembali ya kepada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah tunjuk. Ini saya sebutkan satu lagi ayat di dalam Al-Quran ya. Ini tentang madu ya. Ini tentang madu. Anda catat suratul Nahli ya ayat yang ke-69. Ya, anda tulis ya surah An-Nahli ayat 69 ya di dalam Al-Quran. Ya kita nak tengok siapa yang koyak, siapa yang munafik ya. Kita nak tengok ya, sudah ditunjukkan ayat Al-Quran tapi masih lagi tidak mahu ya mengakui, masih lagi menyombongkan diri. Inilah dia ya perangai Azazil ya, perangai iblis ya. Iblis ni dia tak mahu, dia sakit hati ya, dipanah ya bila dibacakan Quran ya, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dia panah, tak boleh tidur dia ya. Kepada orang yang beriman, bila ada ayat Quran ya, bila ada hadis-hadis Nabi, jiwa dia akan jadi apa? Sami'na wa ata'na, jiwanya akan subhanallah, sejuk. Masya Allah, ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Ya, bukan makin panas. Yang panas tu ya Azazil dan juga ya ajnaduhu ya, tentera-tentera Azazil ya, kawan-kawan rakan-rakan Azazil ni lah yang kepanasan ya bila ya sebut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Masya-Allah. Sahabat tulis suratul Nahli ayat yang ke-69. Yang bermaksud yakhruju min butuniha, keluar daripada perut lebah tu ya, syarabun mukhtalifun alwanuh ya, satu jenis minuman yang kita panggil yang kita madu ya, satu jenis minuman syarabun mukhtalifun alwanuh ya, yang berbeza-beza warnanya ya. Sebab tu kita tengok madu ada yang warna coklat, ada warna jernih ya, ada yang warna gelap sedikit ya, ada yang cerah ya, warna dia berbeza-beza. Ya, ini memang sifat madu ya. Ni Allah Taala sebutkan ya, mukhtalifun alwanuhu ya, berbeza-beza ya warnanya, fihi shifaa'ul linnas ya, di dalam ya madu itu adalah shifaa'ul linnas, adalah penyembuhan kepada manusia. Subhanallah. Ini adalah jaminan siapa? Allah. Jaminan Allah. Ya, Allah Taala sebutkan ya bahawa fihi shifaa'ul linnas ya, fihi di dalam madu itu syifa, mengandungi penyembuhan untuk manusia. Ya, kenapa kita tak terima? Kenapa kita tak ambil? Kenapa kita tidak yakin ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, apabila kita yakin ya, semakin kita beramal, semakin kita nak tajribah ya, kita nak cuba untuk diri kita ya, kita amalkan dengan penuh keyakinan ya, bukan makin kita pertikaikan ya, makin kita perlekehkan ya kepada orang yang nak kembali kepada ya saranan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita nak dikata bagaimana kalau Al-Quran dah ada, hadisnya pun ada, martabatnya sahih ya, tiba-tiba kita tidak mahu terima, kita tidak mahu tunduk, kita tidak mahu beramal, kita tidak mahu beriman kepada ya ayat-ayat tersebut dan juga hadis-hadis yang disebutkan itu ya. Bagaimana kategori iman kita ni? Ya, bagaimana? Ya, ceklah sendiri sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau anda ragu sedikit sahaja, ya, katalah Al-Quran itu 99% anda yakin, cuma 1% anda tidak yakin ya dengan Al-Quran itu, apa hukumnya? Tanya mufti tu. Ya, apa hukumnya? Ya, sedangkan di sana Allah Taala sebutkan udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah kamu ya ke dalam agama Islam kafah ya, secara keseluruhan, bukan pilih-pilih, bukan ya mana yang sesuai dengan aku terima, mana yang tak sesuai, oh ni perlu kajian lagi ya, bukan begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan pengajian ini ya kita dapat betulkan kefahaman ya bahawa ya salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadisnya secara langsung ya sebut tentang perubatan. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala pun sebut di dalam Al-Quran. Malah An-Nahlu tu
Ya, lebah tu, An-Nahlu tu. Ada ayatnya sini. Bukan dia ayat. Mana? Surah. Nama surah tu An-Nahlu tu. Besar tak besar je. Nak ingatkan pada umat Nabi SAW tu. Jadi ayat dia, ni ya, dalam surah An-Nahl tu, ya, ayat 69. Sahabat-sahabat tolong cari, ya, kalau benar, ya, maka kembalilah, ya, kepada, ya, saranan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini, ya, menjadi pencerahan lah, ya, supaya kita tidak hidup terus dalam belenggu kegelapan, keraguan, ya, terhadap cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kebenaran itu ditutup, ya, kebenaran ditutup, dihijab oleh, ya, orang-orang tertentu, orang lain, ya. Sebab itu daripada awal dahulu, ya, falsafah saya belajar ini, saya belajar bukan untuk nak kejar sijil, belajar bukan nak kejar jawatan, ya, tapi belajar ini untuk nak mengetahui, ya, kebenaran Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab saya tak mau, ya, termasuk dalam golongan orang-orang munafik, ya, di lidah mengatakan yakin, percaya kepada Allah, kepada Rasul, tapi bila datang hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ragu, ya, kita pandang lekeh, kita pandang sebelah mata, ya, kita tidak, ya, beriman dan tidak beramal dengan saranan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kebenaran adalah, ya, melebihi daripada segala-galanya. Jangan letak taksubnya kita kepada seseorang sehingga kita menutup kebenaran. Ya, di antara, ya, ini seorang tokoh dan ini kebenaran. Kita hendaklah pilih kebenaran. Ya, kerana tokoh tidak selamanya benar. Ya, tidak selamanya benar. Tapi kalau kebenaran sememangnya selama-lamanya benar. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran sekalipun ianya pahit. Jadi sekian daripada saya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi tadi yang duduk sekali. Okey, patutnya Ustazah nak tunjuk, ya, bagaimana Ustazah, ya, buat perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, merawat, menggunakan, ya, asas salah satunya ialah madu, ya, untuk mengeluarkan racun. Macam mana, apa formula. Jadi apa yang Ustazah gunakan dan pada pesakit-pesakit disebabkan bateri Ustazah dah tinggal sikit, ya. Jadi Ustazah, maknanya anda jumpa Ustazah, anda akan lihat sendiri bagaimana orang eczema, dia ada formula dia, ya, bukannya kita mesti ini, dia ada formula dan ada caranya, ada sukatan dan sebagainya untuk merawat eczema menggunakan madu. Bagaimana kalau katalah, ya, bagaimana kalau kita tengok macam Ustazah memang banyak dah bercampur, ya, produk-produk di luar sana, di barat dan sebagainya, mereka semua mengangkat madu. Kalau kata produk-produk yang terbaik pun di mana seluruh dunia mengangkatkan madu tu. Jadi orang Malaysia kita je yang pelik, kan. Jadi madu tu memang bagi mereka subhanallah, di barat pun mandang madu itulah satu perkara yang kalau kecantikan dan sebagainya, ya, dia bukan sekadar kecantikan, dia pemulihan, ya, dan sebagainya. Tetapi itulah, ya, jadi insya-Allah kalau anda berjumpa dengan Ustazah, ya, dan ataupun belajar, ya, kami akan Persatuan Perubatan Sunnah Atibu Nabawi, saya akan tunjukkan, ya, bagaimana kehebatan madu, maknanya nak menunjukkan benarnya Allah, benarnya Rasulullah SAW, ya, bagaimana madu ini main peranan yang penting untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh badan manusia. Bagaimana, ya, benda ni perlu diolah dan dia kena tahu cara dan teknik. Bagaimana sukatan dan caranya, ya, bagaimana kalau orang yang sampai dah tahap dia kronik sangat, ya, bagaimana racun tu dikeluarkan dengan menggunakan madu. Dan insya-Allah bila kita berjumpa, kita ada kelas dengan persatuan kami nanti. Kalau persatuan buka lah, saya pun tak tahu bila persatuan akan buka, ya, dia akan tunjuk jenis-jenis madu, ya, supaya kita belajar sesuatu, madu ni grade apa, madu ni grade apa dan sebagainya. Kalau madu kecantikan dia ni, dia macam mana, sebab apa, ya, kalau orang yang ada, katalah dia ada bahan-bahan kimia yang
ni dia ada tindak balas. Bukan salah pada madu tu. Apa yang ada dalam pada tubuh badan kita tu dia akan keluarkan racun. Macam mana ya madu ini memulihkan balik sesuatu masalah yang dihadapi kulit dan sebagainya. Bagaimana madu tu itu sendiri adalah menjadi penawar kepada manusia. Yang saya nak buktikan bahawa benarnya Allah, benarnya Rasul, benarnya apa yang terkandungan dalam Al-Quran ya melalui pengalaman Ustazah lebih 20 tahun. Dan di sini juga ramai ya pesakit-pesakit yang di mana mereka berubat ya menggunakan bagaimana Ustazah bagi formula Ustazah tengok sukatan dan keperluan pesakit dan sebagainya. Mereka menggunakan salah satunya ialah madu. Tapi bukannya selama-lamanya madu terus kalau madu pada orang tu dah teruk. Bukan. Jadi Ustazah nak beritahu salah satu daripada madu dan ada sukatan dan caranya. Lepas itulah Ustazah nak ingatkan kepada semua, insya-Allah nanti mudah-mudahan ya anda nak tahu kebenaran perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Apa kata bertabayun dulu. Jumpa dengan Ustazah. Anda akan lihat bagaimana Ustazah membuktikan ya kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah merawat penyakit moden ya yang di mana Ustazah dah buat lebih 20 tahun ya di mana di situ Ustazah nak membuktikan ya bagaimana bila kita buat sukatan dan caranya dan anda akan lihat maknanya Ustazah tunjuk ni benda yang benar ya ada formulanya, ada caranya. Marilah kita belajar. Makna kita belajar. Tak suka, tak setuju, tak apa. Kita datang bertabayun dulu, kita buat kita tengok dulu dengan mata hati kita ya kita lihat dulu kebenaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan ya keyakinan keimanan kita apa yang telah dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah anda jangan risau. Jadi mungkinlah ya sebab Ustazah pun nak beritahu memang bateri Ustazah dah habis sangat. Sebab tu ada orang kata internet Ustazah dah habis. Sebab apa bateri yang bergantung pada internet ni dah tak ada. Jadi saya akan buktikan kehebatan ya sunnah Rasulullah bagaimana merawat penyakit-penyakit moden iaitu dengan salah satunya ialah madu dan di mana madu ini subhanallah adalah sesuatu yang benar di sisi Allah Taala dan supaya manusia kembalilah balik beriman dengan Allah dan juga Rasul dan anda menjadi orang yang makna kita berpegang kepada dua perkara Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya jadi berbaik sangka datang jumpa Ustazah, tengok sendiri ya. Itu lebih baik ya. Betul ke ya Ustazah ya penyakit moden ini boleh dirawat dengan cara sunnah Rasulullah SAW ya. Saya nak tengok dengan mata saya dan kalau kata Ustazah tunjuk orang ni ambil hubungi ya pesakit-pesakit biasa dalam kelas tu orang-orang yang dulu sakit kronik mereka ada. Jadi mereka akan macam-macam cerita. Mereka tu macam-macam cerita ada dan boleh tengok ya mereka kalau berubat cara sunnah asal perut mereka besar dan mereka banyakkan perut mereka semua dah elok balik dan sebagainya. Ya dengan apa? Dengan perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada Ustazah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.